Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa habibillahi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita dengan satu hadis, masih lagi dalam satu bab tentang diharamkan bersikap sombong. Babu tahrimil kibir wal i'jab, iaitulah bab berkaitan dengan keharaman bersifat takabur, sombong dan ujub ataupun merasa kagum dengan diri sendiri. Ini salah satu daripada sifat mazmumah, sifat yang tak boleh ada pada seseorang dalam rangka nak menjaga hati dekat diri dengan Allah. Maka sepatutnya kita belajarlah bersikap tawaduk, merendahkan diri, kerana ia adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Salamah bin Al-Aqwa' an Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul biyaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr qala fama rafa'aha ila fih, rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Rasulullah makan dalam satu majlis, orang bawa hidangkan makanan, dia makan sekali dengan Nabi dalam satu hidangan. Lalu dia makan dengan tangan kiri. Lalu baginda bersabda, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Lelaki itu menjawab, aku tidak berupaya berbuat demikian. Tak biasa kan? Baginda SAW bersabda lagi dekat dia, macam tanda heran. Orang tak boleh kamu tidak berupaya? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang menghalang kamu dari berbuat demikian, melainkan kerana didorong oleh perasaan sombong. Sebab makanan orang Arab macam Nabi makan, dia makan jenis benda senang, makan roti. Roti kalau ada daging pun daging. Jenis senang boleh makan tau. Kalau makan macam benda-benda berkuah ke, makan sup ke, makan nasi ke, mungkin kadang-kadang susah sikit lah. Seumur hidup saya pernah tengok ada satu hamba Allah, dia makan nasi dengan tangan kiri. Saya pergi jumpa dia, ada satu urusan, dan kemudiannya dia ajak, ustaz jom kita pergi makan kat kedai. Pergi makan, dia makan betul-betul, dia duduk depan saya, meja pun besar ni, dia duduk belah sana, saya duduk belah sini, makan, suap tangan kiri. Dia suap-suap, dia sembunyi tangan di bawah, dia suap-suap, dia sembunyi tangan. 2-3 kali suap, saya dah mula perasan, Haji makan tangan kiri. Dia kata, saya tak boleh tangan kanan. Apa yang susah sangat nak makan tangan kanan? Kalau rasa kita tak mampu makan dengan tangan, kita makanlah dengan sudu, dengan camca. Kita suaplah dengan camca. Mungkin kalau kata kita tak biasa makan lagu tu, dia kata dah tak boleh, saya dah daripada dulu lagi saya dah biasa tangan kiri. Dan saya pun bagi tahu dekat dia, saya kata saya pun kidal sebenarnya Haji. Daripada kecil saya semua benda saya buat kerja tangan kiri. Kecuali bila makan nasi memang kita diajak makan tangan kanan lah. Tapi tulis tangan kiri, buat kerja apa-apa tangan kiri, sembelih kalau dulu pun tangan kiri. Dulu kalau pakai jam ke apa ke semua tangan kiri, dia berat nak pergi kiri. Sehingga kan apabila saya belajar di Mesir, guru saya marah. Tapi saya faham pakai tangan kiri. Ketika tu saya dah mula belajar untuk bertukar. Walaupun banyak benda dalam hidup saya dah boleh buat kanan, dan kecuali ada beberapa benda yang agak susah juga nak boleh buat kiri.
Tapi banyak dah saya boleh. Tulis whiteboard besar-besar saya dah boleh dah kanan. Kena ada praktikal lah. Nak tulis ni makan masa sikit. Takat makan Alhamdulillah. Makan dengan sudu ke, makan dengan tangan ke, cedok ke, semua dah jadi tangan kanan. Pakai cincin Nabi kita tangan kanan, pakai jam tangan kanan. Tuan-tuan boleh bayangkan apabila saya pergi mana-mana tempat, senti ceramah, Maulidur Rasul ke apa. Baru ni 2-3 hari sudah kita pergi nilai. Ceramah dinilai. Dan duk cerita tentang Maulidur Rasul, saya kata bila kita cerita tentang Nabi Muhammad, cuba kita ambil tengok benda-benda yang kecil-kecil. Tak payah cerita benda besar lah. Besar pun lagi susah. Kalau kecil tak boleh buat, benda besar lagi tak boleh buat lah. Kita bagi contoh lah. Makan tangan kanan. Kan? Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Dan antara benda yang senang ya yang boleh kita buat adalah pakai jam tangan kanan. Jadi saya kata lepas tuan-tuan, cuba tuan-tuan semua angkat tangan kiri. Bila angkat tangan kiri, ramai yang pakai jam tangan kiri. Saya kata lah kat mereka melawak. Okey, tolong abang dekat kawan-kawan sebelah yang mana pakai jam tangan kiri, tukar bubur tangan kanan. Kalau benda yang sekecil macam tu memang ada orang cerdik pandai, dia kata apa? Dia kata jam bukan ada zaman Nabi. Betul jam tak ada zaman Nabi, jam tangan tu tak ada. Dan saya pasti Nabi kalau ada jam di zaman tu dia akan pakai tangan kanan. Sebab dia kata dalam Syama'il Imam Tirmidzi meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi sa'iri a'mali. Nabi suka kanan dalam semua amalan dia yang baik-baik. Maka kalau boleh bagi pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Bukan nak kena buat apa-apa. Hang bubur ikat hang tu dia duduk sengak hang tu ya. Rimai tak biasa kan buat tangan kanan kan. Tapi insya-Allah lama-lama boleh. Saya yang 30 tahun lebih hidup dengan kanan, ditegur oleh hidup dengan kiri, ditegur oleh guru kita, benda senang ya, jam ikat buat tangan kanan, dia bukan kacau apa pun. Rimai tak sampai seminggu ni hilang rimai tu. Tapi yang bestnya apabila kita tegur ni dalam ceramah ni, saya kata tolong semua buka tangan jam bubur tangan kanan. Ramai orang pak haji buka bubur tangan kanan, dan ada orang satu dua orang dia ingat saya tak nampak. Sebenarnya bagusnya jadi guru ni, mata saya tajam. Saya duk tengok semua orang, saya duk tengok sini, tuan-tuan tak tahu, saya duk simpan muka. Budak tu saya tengok dia pertama kali, dan hari ni dia tanya kat saya, Ustaz ingat saya, sekali aku tengok hang, pam, duk ada dalam otak lah. Dia ingat saya boleh lupa dia. Saya ingat hari ni. Jangan buat main. Ni jenis mamak makan mutabak ya. Dia boleh ingat tu, jangan buat main. Ya. Kan? Tak, saya heran, mereka duk ingat saya tak nampak. Mereka pakai cincin ke, pakai jam ke, tangan kiri, tangan kanan. Jangan ego, jangan jadi macam ni orang Arab ni. Nabi kata kat dia makan tangan kanan. Dia kata aku tak boleh makan tangan kanan. Nabi kata tak boleh makan tangan kanan. Tidak ada yang menegahkan engkau kepada tukar ke kanan, melainkan itu adalah takabur, besar diri, belagak, siru orang Pulau Pinang kata. Kan? Hang belagak. Pasal apa pula hang tak boleh tukar daripada kiri pergi kanan? Kalau tulis, saya faham benda tu kena buat latihan. Lama masa lah. Kalau pegang macam kami dulu kena maki pasal tulis tangan kiri. Pegang Syekh marah bubur tangan kanan. Alamak, pi ya, tak boleh tulis ya. Mana boleh, mana lala tu nak boleh tulis, tak boleh tulis ya. Kena balik pergi buat latihan apa semua. Kita pula tak ada masa nak buat latihan. Takkan jam ambil ikat buka tangan ni, buat tangan ni. Bukan kena buat apa, biar pi lah duduk tangan kanan tu. Yang tu pun tak boleh. Maka Nabi menggambarkan di sini adalah bagaimana sikap takabur. Tengok Nabi kata apa? Diriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Lalu baginda bersabda, "Makanlah dengan menggunakan tangan kananmu." Lelaki itu menjawab, "Aku tidak berupaya berbuat demikian." Tak boleh. Susah tak boleh buat Dia kata lu tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kamu tidak berupaya?" Macam tanda soal tu. Hang tak boleh tukar tangan kiri ke tangan kanan, tak boleh. Macam heran. Bukannya payah apa pun, makan roti ya, nak jolok masuk lu tu ya pun, koyak bola mulut. Yang tu pun tak boleh. Macam kita kata makan nasi tu macam nak dia apa, seroi. Nasi apa? Dia bukan benda berketui, satu ketui. Roti, pegang satu roti,
Bukan nak ada boleh jatuh apa dah, pegang gigit lu tu lah. Roti susah apa. Yang tu pun depa rasa macam payah. Dan Nabi kata apa? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang menghalang kamu dari berbuat demikian, melainkan adalah kerana didorong oleh perasaan sombong. Perasaan sombong apa? Tak mau ubah. Salamah berkata, orang itu akhirnya benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanan ke mulutnya, yakni cacat selama-lamanya. Allah. Dia sombong, dia tak mau angkat tangan kanan, dia kata kat Nabi, aku tak boleh angkat. Terus tak boleh angkat bila-bila. Alamak, dia pun mau macam ni lah kot. Tapi pasal yang tu dia cakap bohong kat Nabi, dia dapatlah panggu dia. Terus tangan tak boleh angkat. Arab jahiliah ni bukan senang boleh berubah. Jadi masyarakat Badui, dia makan masa sikit. Sebab tu tengok, apa jadi kat Badui tadi tu, terus tangan tak boleh angkat bila-bila. Kita tak doa lah sampai jadi macam tu. Sebab kita mengharapkan masyarakat kita bila mengaji boleh berubah. Bukan senang kita duduk dalam negeri kita ni, keliling kelalang kita adalah orang bukan Islam yang ramai. Masyarakat majmuk dengan macam-macam benda, kadang-kadang bukan tak ada, tapi boleh cari. Saya pergi satu tempat, dia ni jual laksa. Satu hamba Allah ni. Adalah dekat satu tempat tu, dalam negeri kita ni lah. Negeri kita yang tercinta ni, Zimbabwe ni. Saya pergi, kak tu pun sudah usia saya. Dia kata, ya, piu kita main. Masa tu baru keluar TV apa semua ni. Dan setahun dua orang semua duduk kenal. Lah ni mana orang kenal, tak ada TV apa tak ada. Dulu masa tu piu, lah ni pira. Orang tak kenal. Habis. Kak tu pun kata, mai ustaz, mai, piu kita mai makan ni. Oh dia, saya pun kata kat kak tu, kak ni dia jual mi apa ke dengan laksa. Saya tak boleh abak lah kat mana. Lalu saya kata kat kak tu, kak ni orang kita punya ke mi laksa apa? Soalan tu je saya tanya. Daripada muka dia, mulut dia renyih sampai ke telinga, duk lagu tu, muka dia lagu tu, muka tu masam. Tiba-tiba awan mendung di muka dia. Dengan tadi manis, meleceh semua. Satu macam yang sengih. Tutup. Mereka tak mau hantar, ustaz. Oh, jadi begitu pula lah. Oh, hang nak menjaga, orang kena main hantar. Hang nak menjaga, hang lah pergi cari produk Muslim duduk tak mana, halal. Apa pula orang kena main hantar ke hang? Tak macam tak ada tanggungjawab. Hang tak tahu ke esok di akhirat Tuhan akan tanya, hang lah penyebab bagi lingkup darah daging manusia kerana hang duk jual produk haram, produk syubhat. Dulu saya ada buka kedai halalan tayyibah, jual produk halal. Orang jual sabun ni elok, produk halal, buat daripada lemak kelapa sawit, cantik, elok, halal Jakim. Saya cetak bagi besar 5 rupang lah tu. Lalah kali dia kata apa? Mami duk biasa pakai deterjen. Susah cakap. Tak ada langsung nak berubah kepada produk yang halal. Tapi dah tokek kedai pun naik harga kedai, terpaksa lah saya bagi balik kedai. InsyaAllah doakan. Kita dah ada yayasan kita, pondok kita ada ruang. Nanti saya akan buat satu mini kedai runcit. Kita panggil koperasi. Kita akan jual produk Muslim. Nak pergi beli sana. Sebulan sekali, pederai pergi Mantang Pasiak balik pula, pergi borong apa ada, sabak saya kontainer pun dah ada 2 biji. Saya dah buat cantik dah, cuma nak potong bau cermin, bau lampu sikit. Lepas pada tu, saya akan jual produk Muslim dalam tu. Nak pergi balik pula, pergi beli. Aku duk angkut mai selama ni, hampa keluar hampa buat bodoh yang tak beli pun. Yang beli, belilah. Baguslah, bukan tak support, saya faham. Yang faham. Tapi banyak juga dalam masyarakat kita mengaji tapi tak pernah ambil faham. Benda tangan kiri, tangan kanan bukan satu benda yang susah, bukan benda susah nak berubah. Okey, bukan satu benda yang nak senang kita. Contohnya saya kata macam ni. Dia kata dalam hadis tu Nabi bersugi menggunakan tangan kanan. Okey. Kalau kita tak biasa, mula-mula kadang-kadang boleh tertojah tau mulut kita.
Kalau kita duk biasa kiri, tiba-tiba kita pergi pegang kanan, pelan-pelan lah. Dia kena pelan-pelan. Kalau hang buat cepat-cepat, macam hang duk buat tangan kiri ke, dia ditojau habis semua mulut-mulut hang, dia luka. Oh, ambil masa pelan-pelan buat latihan. Tapi kalau takat makan, saya ingat kalau hang tak boleh makan dengan tangan, kalau hang pakai dengan sudu, suap masuk dalam mulut hang, awak kalau suap masuk dalam mulut, terus yang dilempar ke belakang lah, lagu tu lah. Sup, lagu tu. Baling ke belakang. Tak kot. Boleh je, cuma tak selesa. Lama-lama boleh. Ego saja. Hati kerah. Saya tak abang, ni Nabi yang sebut sebagai peringatan kepada kita dalam bab berkenaan dengan ego ataupun sombong, tak mau ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tengok zaman Nabi kena tu ya, tangan tak boleh angkat tu ya. Dengan harapan zaman kita bila cakap walaupun pedih, tapi insyaAllah mudah-mudahan lama-lama kelamaan boleh berubah. Duk makan tinggi. Saya pun kidal ustaz, tapi usaha dari kecil makan dengan tangan kanan walaupun ganggu. Alhamdulillah lama-lama boleh. Tulis je dengan tangan kiri. Lebih kurang macam saya ke. Itu dia. Ni orang komen macam mana. Bukan satu senang, bukan satu benda yang senang, tapi boleh buat. Kena ubah lah tuan-tuan. Bila mengaji, ustaz dah habaq dah, ubah. Ni kita dalam bab berkaitan dengan sombong. Tengok pengajaran hadis dia kata apa? Setiap umat Islam dilarang menggunakan tangan kiri semasa makan atau minum kerana perbuatan tersebut melambangkan perbuatan orang sombong. Menggunakan tangan kiri itu adalah melambangkan perbuatan orang sombong. Maka lepas ni nak makan, saya dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus. Dalam video dia kata boleh cedok dengan tangan kiri. Minta maaf, itu pandangan beliau. Saya katakan saya tidak setuju dalam hal ni. Sebab dalam Imam Tirmizi meriwayatkan dengan hadis, dia kata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi sa'iri a'mali." Ustaz Azhar Idrus membawa datang contoh. Dia kata dalam hadis, dia kata Nabi makan tangan kanan. Jadi cedok bukan makan. Okey, aku faham. Saya faham. Saya dengan dia tak ada masalah. Cuma saya nak komen tambak tu ya. Bukan masalah. Cuma itu pandangan beliau. Berdasarkan hadis Nabi makan dengan tangan kanan. Betul. Dalam hadis tu tak abang kata Nabi cedok tangan kanan. Tapi hadis lain, dia kata Nabi suka kanan dalam seluruh amalannya. Ini berarti termasuklah cedok. Faham tak? Termasuklah cedok. Betul lah Ustaz Azhar Idrus kata dalam hadis tu kata makan. Jadi makanlah tangan kanan. Oh dia kata takat cedok tak apa. Okey, saya kata cedok pun tak boleh. Cedok pun tangan kanan. Bukan makan saja tangan kiri tak boleh. Cedok pun tak boleh. Bahkan saya pergi kat satu restoran kedai nasi kandang, tak payah abang lah tuan-tuan nak pergi makan. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin singgah. Dia punya tukang bor nasi ni bubur cedok dengan tangan kiri. Siap pegang nasi tu, duk tepuk-tepuk lagi, buat macam apa? Macam bukit tu. Dia nak candi kuah kan. Dia bubur tangan kiri. Saya kata, apa pasal pakai tangan kiri? Oh, saya sudah lama ustaz pakai kiri, tak boleh pergi kanan. Tak apa, saya tak mau. Saya abang kering-kering tu. Saya tak mau. Kiri tak boleh. Ini basuh berak main tangan, tak boleh. Dah tangan dah bersih ustaz. Tak ada, tadi ada basuh berak, sekarang bersih. Saya tak mau. Saya pergi kat tokek dia nampak macam tablik apa semua ada janggut lah. Apa haji ambil orang tangan kiri, tak boleh macam tu. Tak ada barakah pakai kiri. Nabi suka kanan, lebih-lebih lagi bab-bab makan. Allahu Akbar. Tak ada sensitif langsung masyarakat kita. Zaman lah ni pakai komputer, dulu pakai tulis dengan tangan. Zaman lah ni pakai komputer, tangan kanan saya lebih hidup daripada tangan kiri. Kalau saya tulis tangan kiri hanya takat nak space saya guna tangan kiri, kan kita main dua belah kan. Kita belajar typing tutor tu kan. Jadi kita akan main dua-dua belah. Tapi saya lebih berat kanan. Tangan kanan saya jalan laju. Tangan kiri saya sikit-sikit ya. Alhamdulillah lah. Main tak nak tulis laju-laju yang tu tak ada masa nak buat praktikal. Tapi masih lagi tak putus asa untuk berusaha untuk belajar tulis dengan tangan kanan. Yang kedua, jadi mak pak, kalau ada yang dengar ceramah saya hari ni, yang nama kata bapa, yang nama kata mak, yang nama kata tok wan, tok, tengok anak cucu pegang tangan kiri, tampaklah tangan.
At least setakat mana kita boleh selamatkan dan bagi mereka semangat ubah pi tangan kanan, tumpang mereka tak begitu besar, nak berubah susah. Tampak tulis tangan kanan, buat latihan tulis tangan kanan. Lagi bagus kalau satu budak dia memang asal kidal, dia tulis tangan kiri, lepas tu kita paksa dia suruh belajar tulis tangan kanan, maka budak ni akan jadi budak bijak. Sebab dia macam ni tau, bila kita tulis tangan kiri, otak kanan banyak berjalan, dia terbalik. Sebab tu kalau orang kena stroke, bila dia kena belah kiri, selang, pangkah macam tu. Maknanya dia punya sumbat tu adalah otak sebelah kanan. Begitu juga kalau dia tulis tangan, dia dominan tangan kanan, otak kiri dia akan jadi masalah. Maka kalau dia boleh tulis dua-dua belah, dua-dua otak dia berjalan. Maknanya dia boleh jadi budak yang lebih pintar, lebih cerdik. Okey, lebih cerdik. Dan bagusnya kalau satu hari na'udzubillah tiba-tiba kena stroke, dua-dua belah boleh buat kerja. Kena belah ni, sini boleh buat kerja. Kena belah ni, sini boleh buat kerja. Sini boleh buat. Tak ada masalah. Maka dia akan jadi budak yang lebih pintar. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Sini ada siapa-siapa yang main bola. Sini ada siapa-siapa yang main sukan. Kalau tuan-tuan pernah main sukan, coach tuan-tuan akan latih supaya boleh tendang kanan dan kiri. Betul tak? Betul tak? Sini ada coach main memanah. Hang ajak main sebelah ya? Tak, hang ajak main dua belah, kata tak? Belah ni pun boleh, belah ni pun boleh. Maka macam tu training dia. Pasal apa? Bagi besar kanan kiri. Walaupun kita lebih utamakan kanan. Lebih-lebih lagi lah nak makan minum benda nak jadi darah daging. Jadi kalau tuan-tuan tak paksa, tak marah, tak asuh anak saya berani cakap punca saya jadi kidal kerana yalah mak ayah saya pun dulu mereka tak faham, mereka pun belajar dah lambat dah. Mereka belajar pun lepas kira dekat-dekat saya nak pergi pondok, mereka pun baru belajar. Pergi haji apa balik baru belajar. Tapi tak banyak mereka tak tahu lagi. Kita pi yang belajar mai, kita tahu tapi kita tak berubah pasal kita tak dapat tok guru cengih. Dapat tok guru cengih baru dia boleh cepat pandai. Ni nak mengaji tok guru mau lembut-lembut. Tegur sikit tak boleh. Mai mengaji tok guru cengih pasal apa? Allah, cengih sesuai dengan hang ketegak. Mana boleh ustaz dalam Pulau Pinang cakap lembut-lembut? Zimbabwe punya ustaz semua mau sesuai dengan orang sini ya. Mau jenis ketegak ya. Cakap lembut-lembut tak mau berubah. Mau cerkah sikit bagi bagi tu apa dia. Allah. Mula-mula dia nanti tak puas hati. Lama-lama insya-Allah dia akan berubah. Manusia macam tu ya. Hari lain boleh lembut-lembut. Hari ni kita bagi sikit punya. Kasih keluar api. Dah dunia dah nak kiamat, anduk makan lagi tangan kiri. Duk cedok lagi tangan kiri. Belajarlah berubah. Siapa lagi nak tengok? Ustaz tak boleh tengok. Siapa nak tengok? Baru ustaz nak tengok. Baju longgang, seluar ketat nak tengok. Siapa nak tengok? Jangan terus-menerus hidup atas dunia jadi ego. Nabi dah abang. Yang kedua, sesuatu perkataan yang dilafazkan oleh seseorang adalah sebagai doa sama ada kepada diri sendiri ataupun orang lain. Jaga. Dia kata dekat Nabi, dia kata apa? Saya tak boleh angkat tangan kanan. Hang kata je lagu tu, terus tak boleh angkat mai bila-bila. Allahu Akbar. Ya Allah Ta'ala bagi. Tu Nabi. Dengan saya pun tuan-tuan jangan duk cakap bohong. Sebab saya cucu wali. Saya cucu wali. Tok Wan saya nama Kadir Wali. Tak betul? Tok Wan saya nama Kadir Wali dalam surah mana? Cucu wali tak? Saya tak kata saya wali. Tapi saya wali sebab saya ada anak perempuan. Cakap bohong dengan ustaz-ustaz pula. Cakap bohong tak apa. Dengan ustaz-ustaz kena ranjau. Dengan ustaz-ustaz pun semua kena jual. Allah, main dengan orang sini. Zimbabwe memang. Dia kalau main dia cerita tu, kiamat pun boleh jadi tu. Dia boleh buat kiamat. Ustaz pun terkejut. Kadang-kadang main ustaz daripada mana Kedah mana. Main dia kata orang sini dahsyat ustaz. Pasal apa? Ustaz. Tak tahu lah saya tengok orang Pulau Pinang. Kalau mereka cakap ustaz pun kalah. Orang tahu.
Itu lah orang panggil zero belajar, tak mau buat pandai lebih. Orang seberang dia kata apa tau? Kepala tau. Buat kepala tau. Apa pun dia tak tahu, tapi dia buat pandai macam mana dia tahu lebih daripada ustaz. Sesuatu perkataan yang dilafazkan oleh seseorang adalah sebagai doa, sama ada kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Yang ketiga, kesimpulan hadis, nikmat yang dikurniakan oleh Allah hendaklah digunakan dengan sebaiknya. Nikmat apa Tuhan bagi kat kita? Nikmat ada tangan kanan. Satu hari nanti esok dah jadi tangan kanan tak boleh pakai. Gagahlah hang kata hang sakit tangan kanan, kena lumpuh, paralyze habis tangan kanan. Okey, hang guna tangan kiri. Tak apa, orang nampak. Tangan kanan tak boleh angkat, duduk lembek dulu tu. Gunalah tangan kiri, nak buat macam mana? Sakit, betul tak? Ataupun accident ke, patah ke, putih ke apa ke, na'udzubillah. Oh, masa tu tak apalah, uzur. Selagi masih lagi boleh menggunakan kanan, belajarlah utamakan kanan. Nikmat Tuhan bagi. Tuhan bagi nikmat boleh semayang, tak mau semayang. Tiba-tiba dah accident, dah sakit, dah apa, tahu baru nak start. Okeylah bagi saya selagi ada hayat di kandung badan. Tapi kan masa kaki tengah duk elok, semayang boleh berdiri, boleh duduk, boleh apa semua elok. Hang tak mau semayang. Lala kali semua kaki mau kena buah besi, mai jadi macam robot, baru dia nak main semayang. Rokok tak boleh, sujud tak boleh. Serba-serbi dah habis. Nikmat Tuhan dah tarik lah. Kesian lah. Masa Tuhan bagi kat kita boleh semayang, buat amal ibadat, ambil lah peluang. Yang ketiga, nikmat yang dikurniakan oleh Allah hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, setiap larangan Rasulullah hendaklah dipatuhi. Walaupun benda tu kata makruh, umpamanya Nabi tak suka makan dab, makruh ulama kata. Nabi bagi sahabat nak makan-makan, tapi Nabi tak apa suka makan benda tu. Bila kita belajar tengok Nabi tak apa suka, walaupun benda tu bukan haram, kenapa tidak kita ambil peluang untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Yang inilah manusia yang apabila kita nak tahu kata dia ni manusia yang tidak ada ego ataupun lebih kepada tawaduk, bila orang membacakan hadis Nabi, bila orang membacakan ayat Quran ataupun hadis, bila orang membacakan dalil, kata macam ni tak betul, kita kena buat macam ni. Okey, saya dapat satu video kawan-kawan kita hantar. Video tu sedang viral, di mana satu pakcik tu kata dalam video tu, dia kata petua orang tua-tua dulu-dulu, kalau nak bagi adik-beradik ni tak bergaduh, ambil pusat mereka, rendam, minum air pusat. Ataupun dia kata kalaulah orang tu sakit, pergi berubat di hospital mana semua tak mau lega, ambil pusat dia. Batu orang dulu-dulu dia kata, orang dulu-dulu dia pas simpan pusat. Dia simpan pusat. Kadang-kadang dia buat tangkai tau pusat tu. Dia suka pakai tali warna hitam bubuh kat pinggang ke kat leher. Lepas tu nanti ada macam kapsul, macam sarung kapsul yang besi ataupun tembaga ke apa. Dia pakai bubuh masuk dalam tu, dia tu selalu masuk macam kapsul tu, besi lah. Lepas tu dia panti tangkuk dia panti pakai lah. Jadi kalau pergi mana-mana, konon-kononnya kalau macam sakit tak mau sembuh, dia suruh ambil pusat tu, rendam, suruh minum. Jangan buat tuan-tuan, hukum dia najis, berdosa, haram, khurafat. Nabi tak bagi kita buat, simpan dalam rumah saja najis, iblis setan suka. Tak boleh. Jangan duk simpan benda-benda najis dalam rumah. Sebab itu rumah pun dia suruh buang segala sampah sarak, benda kotor. Apatah lagi benda tu najis. Benda tu najis, tak boleh pakai. Sekali saya pun tak perasan, satu hari saya pergi Sarawak. Saya pergi Kuching, dia bawa saya round ceramah di Kuching, Sarawak. Saya duduk satu hotel tu, dia bagi satu hotel. Hotel apa kan, ada dekat sungai Kuching lah, sungai Sarawak ni, sungai besar ni. Di bawah hotel tu, kot belah kedai-kedai, rumah kedai tu, sepanjang jalan ni, dia macam rock tau. Dia petang-petang dia ada orang jual macam-macam. Jual gambar Sarawak. Yang tu memang berlambak ah. Lepas tu apakah macam-macam. No, boya punya alat kemaluan, lepas tu jual.
Lepas tu tiada lah macam kerai kecil lah apa, benda merepek-merepek semua ni dia ada jual sepanjang jalan tu. Saya pun petang tu tak ada apa, malam sat lagi baru saya maghrib baru mengajak. Saya pun jalan lah saja pergi tengok. Saya suka jenis-jenis tu, pergi tengok apa pelik-pelik daripada jual. Tengok-tengok dia jual yang si boya punya alat kemaluan. Dia kata yang ni bagus tuan. Yang ni kalau tuan ambil, tuan rendam, lepas tu tuan telan, ayak dia memang bagus gila, power memang. Lepas tu saya balik-balik, saya buka kitab balik, perasan, tak boleh, najis. Okey, boya kita tak boleh makan, maka benda daripada boya tu semua pun tak boleh makan. Yang boleh ambil hanya kulit boya sahaja. Tu pun ambil basuh samak semua ikut kaedah, buang kulit, jemur bagi kering, buang dia punya lemak, dia punya apa semua, dah basuh bersih, okey jemur, solid semata-mata kulit, kaedah dia panggil ad-dibar, yakni proses samak kulit. Tak apa, walaupun dia kita ya memang sembelih tak boleh makan, tapi kulit boleh. Lain tak boleh. Lain tak boleh. Sama juga sekali zaman dulu-dulu saya pernah teringat, saya tengok dalam satu dokumentari, mereka bela rusa di satu tempat tapi dalam Malaysia. Di mana saya tak tahu. Mereka bela rusa banyak-banyak. Rusa kan dia ada tanduk macam akak di atas kepala dia tu. Mereka akan bela dan mereka akan bagi vitamin supaya benda tu tumbuh besar, banyak, cepat dan besar. Ada dia punya saiz mereka akan potong dan dia tunjuk. Dia bawa masuk mesin, bagi kering, lepas tu bagi serbuk, jadi kapsul. Kononnya bagus untuk ubat cuci darah. Bagi orang yang ada masalah darah, sekiranya dia ada apa? Ada bisoi, selalu ada bisoi, selalu naik jerawat banyak, selalu jenis masalah kulit banyak, darah ada kotor, darah dia kotor katanya, maka bagus makan yang tu, dia boleh cuci darah. Tapi ingat, walaupun ada kelebihan tapi tak boleh makan sebab tanduk rusa itu adalah haram. Hang boleh makan tanduk rusa tu dengan syarat hang kena sembelih rusa tu, baru boleh makan. Yang ni rusa tu duk hidup, dia potong tanduk tu, maka tak boleh, hukum dia najis. Ni sama juga dengan kes ni pusat manusia ni. Kena ambil tanam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah Taala sebut dalam Quran, kami muliakan anak Adam dan kami tanggung mereka di daratan maupun di lautan. Ulama kata tubuh badan manusia itu suci dan mulia. Dan sepatutnya kalau mati ke pisah pada tubuh badan, kemuliaannya hendaklah ditanam. Tak boleh guna pakai. Macam mana dia boleh simpan pusat tu semua, pergi rendam lah ayak. Tak, yang bestnya jadi pula dah, kata setengah-setengah orang. Adik-beradik bergaduh, mak pergi ambil semua pusat-pusat rendam bagi minum air, semua jadi baik. Yang tu ujian daripada Allah. Pasal apa? Allah nak tengok, ini nama dia istidraj. Ujian daripada Allah. Istidraj ni macam mana? Satu orang, dia buat jahat, lagi senang. Lagi buat jahat, lagi macam seolah-olah macam Tuhan tolong dia. Maka dia duk ingat Tuhan tolong dia. Macam dia tu, apa nama dia tu, yang lani pindah pergi duduk di mana negeri, Zimbabwe ke mana ke, apa ke nama dia, jahat ke apa ke nama dia, yang dia pergi ke Mekah, jantan jadi perempuan semua tu kan. Tapi yang bestnya sampai hari ni dia tak kena apa pun. Dengan dia menyaga, dia jadi orang kaya, produk dia laku, dia boleh pindah duduk kerakyatan mana negara tu, dia macam tu. Sikit habuk pun dia tak kena apa. Kita silap sikit ya Tuhan kifarat tahun tu. Silap sikit ya Tuhan kifarat tahun ni. Macam-macam kifarat. Dia macam senang macam tak ada apa. Sakit tak ada, apa tak ada. Hidup senang lenang. Dia ingat kata yang tu Tuhan tolong dia. Dia pergi Mekah, dia buat tahanah macam-macam di Mekah. Lepas itu dia balik, dia kata, aku pergi Mekahnya, aku tak idea apa pun, aku buat macam-macam. Inilah menunjuk kata aku betul. Dia tak tahu kata yang tu istidraj. Tuhan sedang uji dia. Satu hari Tuhan akan cabut nyawa dia dalam keadaan dia tak sempat bertobat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan bagi istidraj kepada mereka sehingga mereka tak sedar. Inilah istidraj. Dan na'udzubillah, jangan sampai Tuhan uji kita macam tu. Rasa bangga. Ni pun salah satu daripada adik-beradik takabur, membesar diri, tak boleh terima teguran,
tak mahu menimbulkan keinsafan, tak mahu nak berubah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bagi, walaupun kita bukanlah orang yang baik sangat, tapi mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk buat perubahan demi perubahan ke arah kebaikan. Betul tak? Banyak lagi dalam hidup kita kena belajar. Walaupun kitab Syama'il tu bagi saya kitab yang kecil, tapi kena selalu ulang-ulang belajar. Adab makan, adab minum, adab masuk tandas, adab keluar tandas, adab semayang, adab duduk di masjid. Adab-adab ni kadang-kadang budak-budak tadika yang kena belajar, tapi kadang-kadang kita kena ulang-ulang kaji balik, belajar balik, dengar balik, perbetul balik. Kok tak mana ada silap-silap kita tersilap, perbetul balik ya. Dia tak je ya. Mungkin dulu lama dah tak buat, tetapi buat satu benda, tersilap. Ustaz main mengajar, ustaz bagi tahu, dia kata apa? Lama dah aku buat, tak ada apa pun. Tu nama dia ego, nama dia takabur, Nabi dah abang. Dan satu lagi, janganlah jadi manusia yang sombong, lalu kita tak boleh buat, kita kata apa? Kita kata, hang yang silap. Mengaji tak pun, yang betulnya tak. Dia dah termalu dah, tahu tak? Lalu dia nak cover balik, dia kata apa? Tak apa. Tengoklah jadi macam ni. Bagus punya Pak Haji, rakam suruh orang minum air pusat. Habis satu Malaysia, satu mana-mana orang-orang Melayu, satu dunia, dengar video tu semua orang duk minum air najis. Tak berdosa ke jadi saham esok di akhirat? Saham dosa, duk ajang orang buat benda-benda khurafat. Tolong perbetul balik ya. Tak boleh buat macam tu. Satu lagi hadis dia kata, wa an Harithah bin Ibni Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawadhin mustakbirin. Diriwayatkan daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah aku telah memberitahu kepada kamu mengenai ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang-orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta, tetapi tidak suka membelanjakan untuk kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, keras kepala adalah sifat orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Begitu juga orang yang tamak harta dan tidak suka membelanjakan untuk kebaikan kerana sombong. Mereka ini tergolong sebagai ahli neraka. Ini yang Nabi duk bagi tahu kat kita, buat perubahan. Walaupun kadang-kadang kita dengar, kita terkejut dengar ustaz kata hukum macam ni, tak boleh. Dulu kita ada baca hadis, tak ingat dah hadis nombor apa. Kita ada baca dalam kitab ni, hadis di mana kita tak boleh duk prank orang. Nabi larang prank. Prank tu kata apa? Prank tu kita kata apa? Saya orang Pulau Pinang, dia memang cakap orang putih lebih sikit. Melayu kata apa? Perkena. Ada bahasa lain sikit pada perkena. Gurauan kasar lah tu. Perkena orang. Itu macam mana kau buka televisyen, depa prank lan pek-pek. Bawa pelari kereta dia, BMW kereta dia. Lepas tu bawa pelari, bawa mai. Saya duk tengok, saya baru buka televisyen, duk tengok nak cari benda lain. Tengok dia bawa prank tu. Muka merah macam nak menangis tu. Lah kereta dia BMW baru beli apa tu, dia bawa pelari. Depa dah pakat dah. Sampai dia ni macam nak menangis betul-betul lah. Baru depa mai, dah lah ni saja kami berkena. Prank. Allah, prank. Ya Allah. Nabi larang dalam hadis, kita dah baca dah di sini dulu. Di sini di masjid ni kita baca. Nabi larang kita buat kat orang. Kalau kena dia ada lemah jantung, apa jadi ke dia? Jalan lah. Betul tak? Hampir buat berkena lagu tu, dia pula jenis tak tahan, susah hati, darah naik pun mati. Tak kena ya kan nak melawak, tapi kena melawak dah jadi mudarat pada orang. Pasal dia mati, anak bini pula tak tahu nak pergi cari mata pencarian. Hidup merempat sana sini, susah. Hang tengok pasal hang ni pasal. Hampa nak buat filem, akhirnya tengok jadi macam mana.
Islam tak bagi. Tapi geng-geng yang buat prank tu, kalau kita pergi cakap, mereka ni tak puas hati lah. Alah, dia tak masuk dalam video tu, mereka tak rakam kat katalah kat mereka. Tak. Aku tak jealous pun. Aku dah besar dah masuk televisyen, aku tak ada heran lah. Tak ada heran dah masuk televisyen, tak ada sempoi mana pun lah. Lagi susah lagi ada. Benda ni boleh cakap, benda ni tak boleh cakap. Nak tegur tangan kanan dengan tangan kiri pun tak boleh tegur. Apatah lagi nak pergi tegur benda-benda lain. Rasuah, judi, nak pergi cerita semua, tak boleh. Lawai kita tolak, buang hang je. Itu kesimpulan daripada hadis. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita supaya jangan terus menerus. Satu lagi kot, ada dia punya pengajaran hadis, harta merupakan amanah Allah kepada manusia. Oleh itu ia hendaklah dibelanjakan untuk diri, keluarga dan memberi bantuan kepada orang yang memerlukannya dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang membincangkan tentang hukum diharamkan bersikap sombong. Salah satu daripada jenis manusia yang tak boleh, yang manusia yang bersikap sombong ialah manusia yang apabila dibacakan ayat Quran, hadis, dalil, kitab, cerita tentang hukum hakam, dia tak boleh menerima kebenaran. Maka ini salah satu daripada manusia yang bersikap sombong. Doa mudah-mudahan Allah bagi lembut hati kita, jadi mudah untuk nak berubah, nak buat perubahan dalam hidup kita, insya-Allah. Ini semua kerja Allah. Doa banyak pada Allah. Dan selalu saya baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang baik itu baik dan berikanlah kekuatan untuk melaksanakannya ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berikanlah kekuatan untuk meninggalkannya. Ini doa Nabi, doa ma'thur, doa daripada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.